Dia kata kita kena tengok hadis lain. Sebab dengan Quran juga, kita tak boleh tengok ayat Quran setepak kita pakar gitu saja. Kena tengok lain dia guna lagu mana, dengan makna lagu mana, di tempat lain. Sebab Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha. Begitu juga hadis yufassiru ba'duhu ba'dha. Hadis mentafsirkan sebahagiannya, mentafsirkan sebahagian yang lain. Dengan sebab itu kita tak boleh satu hadis bukan kemah-keming situ, tak pergi ke lain, tak tengok dah lain, tak boleh lagu tu. Misalnya dalam masalah nadh saat ni, apa maknanya? Kita tengok akan datang, akan jumpa hadis ni, ada dalam Bukhari juga akan datang. Iaitu Nabi SAW arahkan perempuan yang kainnya terkena darah haid. Gapa dia arahan dia? Iaitu dia kata tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tanzahuhu thumma tusalli fi. Itu arahan Nabi SAW. Kamu gonyok, geselkan kain itu, gonyok. Lepas tu kamu gosok pula dengan air. Thumma tanzahuhu, kemudian kamu melimpahkan air ke atasnya. Thumma tusalli fi, kemudian dia di sinilah maksud perempuan itulah, perempuan yang berkenaan. Dia boleh bersembahyang menggunakan kain itu walaupun masih basah lagi. Kalau kita perhati di sini, kata mereka mula-mula gonyah dengan air dah. Mana air guna dah. Hak tu perikat retik lah, kita kata retik ke renjis ke. Tandah, nadh, itu makna lepas pada tu. Takkan makna renjis lagi. Hak sebelum pada tu guna dah air. Makna di sini makna nadh dengan makna melimpahkan air, menuangkan air. Menuangkan air maknanya basuh lah. Tu kalau perkataan nadh. Dan banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain disebutkan perkataan nadh dan makna dianya ialah basuh, bukan renjis. Serupa juga perkataan rash, walaupun makna asal dia, makna mula-mula disebut akan dipahami gitu. Rash iaitu dengan makna renjis, retik, kita kata. Ini pun tidak jelas juga, makna dia satu tu saja. Bahkan kalau kita perhati hadis-hadis yang lain menunjukkan basuh. Misalnya Nabi SAW ambil air sembahyang. Ni cerita tentang ambil air sembahyang. Dia pun kata, perawi kata, farasha ala rijlihil yumna hatta ghasalaha. Dia pun merenjiskan air ke atas kaki kanannya sehingga dibasuhnya. Jadi makna renjis air itu bukan retik sikit-sikit gitu. Kaki tu kan kena basuh. Sebab itu dia kata renjis air itu makna dengan cara retik gitu, tapi hakikatnya siapa basuh juga. Sebab kalau tak basuh tak boleh, kaki kena basuh. Di sini menunjukkan rash itu tidak dengan makna renjis semata-mata. Dia kena sampai ke peringkat basuh juga. Kalau kita kata renjis ataupun pecek, spray itu, air kita kata, boleh. Tapi pecek-pecek pun sampai ke peringkat basuh juga. Bukan makna pecek sekali dua gitu dah tak boleh nak perata air, tak akan bermakna begitu. Ini menunjukkan rash itu dengan makna basuh juga, kata dia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, misalnya dalam Tirmizi tentang kain perempuan yang terkena darah haid. Nabi SAW kata hutihi, kamu kutis, huti itu mana? Kutis dengan ujung kuku, darah tu, biar dia tu nipis sikit, kutis. Semakrusihi, kemudian kamu gosok dia, sental dia begitu. Semarushihi, kemudian kamu renjiskannya, renjiskannya. Semasalli fi,
Ini dia kata. Kemudian kamu bersembahyanglah dengan menggunakan kain itu. Semua terima. Darah haid adalah najis, kotor. Bukan seperti air kencing kanak-kanak lelaki. Ia duk khilaf ni. Maknanya darah tu dia kena, tak dapat tidak semua terima, kena basuh. Itu cara menyucikannya, membersihkan najis. Hak darah sat ni semua sepakat. Kalau darah haid semua kata najis. Kalau darah lain tu ada khilaf. Dulu kita sudah bincang dah. Dan akan datang Imam Bukhari akan buat suku pula bab berkenaan dengan darah. Maknanya di sini kalau Nabi SAW kata kemudian renjiskan, takkanlah renjis saja. Renjis air kencing kanak-kanak lelaki tadi kau, takkanlah gitu. Sedangkan ni semua terima ni najis ni. Sebab apa? Sebab darah haid itu ialah darah yang keluar melalui salah satu daripada dua saluran. Tu dua saluran dengan cara biasa, dengan sehat, bukan tidak sehat. Itu darah haid yang keluar melalui dua saluran itu. Kalau dengan cara biasa, dalam keadaan sehat, memang membatalkan air sembahyang dan najis. Kalau tidak, dia masih khilaf lagi. Macam darah istihadah, Imam Malik, Imam Bukhari kata tak najis, sebab dia bukan darah hak natural, hak sebenar, hak biasa bagi perempuan itu, yang menunjukkan, bahkan menunjukkan kesihatan dia. Bukan gitu kalau darah istihadah. Tapi kalau darah haid itu menunjukkan kesihatan dia. Itu ada khilaf. Ini Nabi SAW arahan ni dia bagi ni kepada perempuan yang kainnya terkena darah haid. Dia guna perkataan rushi. Siapa kata rushi dengan makna renjih saja? Siapa kata? Tak ada. Di sini tak ada guna pun perkataan basuh. Tapi semua terima, semua takwil perkataan rushi di sini dengan makna irsilihi, basuh. Begitu juga, apa tak boleh kita kata kalau air kencing kanak-kanak tadi tu, kalau ada guna perkataan rush pun dengan makna basuh, apa kita tak boleh pakai gitu? Kalau sini boleh. Dan air kencing ni umum, istanzihu minal baul fa inna akthara azabil qabr minhu. Kamu kena jaga diri daripada air kencing, kerana kebanyakan azab kubur tu berpunca daripada air kencing. Dia sebut air kencing secara umum. Air kencing orang lah maksudnya. Kalau air kencing binatang, kita sudah bincang dah dulu, ada khilaf. Orang kanak-kanak lelaki pun orang juga. Kena jaga. Oleh sebab itu kita tak boleh ambil hak orang ingat, sebab benda ni benda berat. Berat sangat. Oleh kerana berat sangat, kalau ada sebut orang ingat, kita kena takwil jadi biasa. Ini pendapat golongan yang ketiga. Ada juga satu lagi pendapat, kita tak sebut sini, iaitu pendapat Daud Zahiri. Dia kata pada renjih belaka, tak basuh pun tak apa, suci, kata dia. Air kencing kanak-kanak lelaki ke perempuan serupa. Dia sebalik daripada orang lain, tak serupa dengan orang lain. Kalau tak renjih pun tak apa, renjih tu saja ya. Kalau renjih saja, air kencing kanak-kanak lelaki, kanak-kanak serupa ya, boleh. Kalau tak renjis pun tak apa, kata dia, memang suci. Air kencing kanak-kanak yang dengan syarat tadi suci, kata dia. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat. Adapun Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dia ada tiga pendapat. Tiga pendapat. Yang pertama, supaya yang pertama tadilah, ada beza kanak-kanak lelaki dengan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, air kencing kanak-kanak lelaki dan perempuan serupa. Serupa, kena basuh kedua-dua. Serupa dengan Malik dan Abu Hanifah. Dan yang ketiganya, air kencing kanak-kanak lelaki itu suci, serupa dengan Daud Zahiri. Tetapi Daud Zahiri dia lebih sikit. Air kencing kanak-kanak perempuan pun suci. Itu ada tiga pendapat. Tetapi yang masyhurnya ialah yang pertama tadi, seperti yang kita sebut. Itulah yang masyhur. Bahkan Imam Nawawi marah
Orang yang kata